Zionis bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini berita menggempakan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan saman Tun Dr. Mahathir terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa yang lebih mengejutkan adalah pembelaan ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak semena-mena membuat pendedahan yang amat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Habislah Tun Mahathir terbiritlah dia di sana sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan berita ini untuk kita semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Ya, Anwar dakwah anak beranak Mahathir dapat kontrak jutaan ringgit sebagai RM 214.2 juta. Wow, wang besar. Itulah dia sahabat semua. Ini baru satu saja yang didedahkan oleh Datuk Seri. Apakah sebenarnya isu ataupun perkara yang didedahkan ini? Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak gentian optik bernilai RM 214.2 juta yang diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas anak Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Dr. Mahathir Mohamad dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadapnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing malam tadi, pengerusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi sedia ada untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dengan menyebut antara lain pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sendirian Berhad. Jadi Presiden PKR itu yang mendakwa anak sulung Mahathir Mizan menjadi pengarah Opcom Kabel dari 1994 hingga 2021. Anak keduanya Mokzani menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Dan juga anak ketiganya Mukris menjadi pengarah dari 1994 hingga 2019. Dan istri Mukris Norzita Zakaria menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Jadi Mahathir adalah Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan ya di dalam pembelaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Seperti yang kita katakan, Datuk Seri tidak akan membuat sesuatu kenyataan tanpa asas, tanpa bukti. Sehingga itu kononnya Mahathir dengan sombong, dengan ego menyaman Datuk Seri sebanyak 150 juta. Tetapi hari ini ya di dalam pembelaan ini menyatakan ya anak beranak ya anak-anak Mahathir ini mendapat kontrak ratusan juta sahabat-sahabat semua. Oh, itu dia. Jadi adakah akan ada banyak lagi pendedahan ya dalam isu saman ini? Ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama sahabat semua ya dengan sombong, dengan angkuhnya Mahathir katakan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hanyalah sekadar fitnah semata-mata. Tetapi hari ini baru satu sahaja yang dinyatakan oleh Datuk Seri. Mungkin akan banyak lagi pendedahan-pendedahan sahabat-sahabat semua. Terbaik, itu dia. Jadi itu sedikit perkembangan ya isu saman fitnah Mahathir terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi yang saya ingin kongsikan adalah setiausaha kepada Perdana Menteri memberi maklum balas ataupun respon ya kepada Presiden lebay pas yang semakin terdesak dengan memainkan sentimen, dengan menuduh kerajaan tidak berakhlak, dipimpin oleh disokong oleh syaitan bisu dan sebagainya. Jadi ini adalah jawapan balas ya daripada setiausaha Perdana Menteri ini yang mengatakan lebih gagah dari syaitan bisu pas pilih jadi syaitan yang bercakap katanya. Pedas di sana sahabat-sahabat semua. Apakah sebenar kenyataan daripada setiausaha politik Menteri Kewangan itu? Muhammad Kamil Abdul Munim menyelar PAS yang menyamakan Pulau Pinang dengan rejim Zionis. Beliau menyifatkan tuduhan pembangkang itu sebagai penghinaan kepada perjuangan pembebasan umat Palestin. Menurutnya bagi PAS segala tindak tanduk kerajaan negeri seolah-olah adalah permusuhan kepada agama Islam dan orang Melayu. Hal yang sama berlaku apabila PAS menyatakan kerajaan persekutuan semasa dikendalikan oleh golongan tak bermoral dan dikelilingi oleh syaitan bisu untuk menterjemah naratif dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Mengulangi skrip perkauman dan juga agama sekadar mengiyakan ekstremis yang diamalkan oleh PAS.
Ini bukan kali pertama katanya. Apabila PAS juga melabelkan kerajaan persekutuan, ini bukan kali pertama katanya dengan penggulungan retorik tidak mustahil agaknya nampak kecil, dan jika dalam penulisan sirkulatif PAS memandang rendah kepada keupayaan rakyat Malaysia untuk berfikir dan memperkecilkan kehendak rakyat kepada kehendak keharmonian. Adakah untuk menjadi lebih gah dari syaitan bisu, PAS memilih untuk menjadi syaitan yang bercakap, katanya dalam satu kenyataan. Ya, yang mana terdahulu PAS dilapor telah membangkitkan isu berhubung Israel menguasai tanah Palestin daripada 1.5% pada 1918 sehingga rakyat Palestin menjadi pelarian di negara sendiri. Parti yang dikepalai Hadi Awang itu mendakwa kajian pada 2010 mendapati pemilikan tanah orang Melayu di Pulau Pinang cuma berbaki 27%. Ya, Pulau Pinang juga didakwa PAS membuat rampasan bersistem dan mengambil alih pemilikan dan juga menguasai kawasan yang asalnya majoriti Melayu Islam. Mengulas lanjut, Kamil berkata dakwaan penyingkiran bersistem masyarakat Melayu di Pulau Pinang itu adalah satu provokasi kepada 18 pegawai pengurusan tertinggi Melayu dan India di Pejabatan Nagalian Pulau Pinang yang berada dalam sistem. Jelasnya lagi, kenyataan PAS itu juga mempertikaikan hubungan istana negara bersama kerajaan negeri, malah kedudukan yang di Pertuan Negeri sebagai entiti yang mengiktiraf dan bersama dalam pembangunan Pulau Pinang. Hak terhadap harta boleh dirujuk pada perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat dua subsection di bawah perkara 13 perlembagaan, iaitu perkara 13 dalam kurungan 1 dan perkara 13 dalam kurungan 2. Atau perkara 13 dalam kurungan 1 menyatakan bahwa tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Perkara 13 dalam kurungan 2 pula menyatakan dengan jelas, iaitu tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambil alian atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai, kata Kamil lagi. Itu antara pencerahan daripada setiausaha politik, ya, Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri. Jadi jelas sahabat semua, apa yang dilontarkan itu semuanya sembrono, mengikut sedap hati mereka untuk menaikkan kebencian kepada kerajaan Pulau Pinang, khususnya juga untuk kerajaan persekutuan, sahabat-sahabat semua. Inilah contoh pemimpin-pemimpin yang hanya pandai berkata, hanya pandai memutarbalikkan fakta untuk mengelirukan rakyat, memperbodohkan rakyat dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan, yaitu ahli ataupun presiden lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Tindakan yang amat memalukan, yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak bermoral. Inilah kebobrokan mereka, sahabat-sahabat semua. Alright, saya sampai di sini saja. Itu pandangan saya, apa yang saya katakan tadi. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat di sana luar? Adakah anda juga seirama dengan saya? Ya, jika iya, anda boleh berikan komen dan juga pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walon-walontit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, saya sampai di sini saja. Terima kasih kerana memberikan sokongan kepada channel ini. Yang belum sokong itu jangan lupa untuk terus support Oranapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada dalam channel ini. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Oranapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.